Okey. 9 dah. Nak lagi ke berhenti? Boleh pergi sikit lagi. 2 lagi benda kita tak sebut. Kita pergi terus. Masajiduhum yauma idzin amirah. Masjid-masjid kamu pada masa tu indah, besar, tersergam. Wahiya kharabun minal huda, tapi kosong daripada hidayah. Betul tak Nabi sebut ni? Masjid besar, indah, tersergam, kosong hidayah. Saya duduk Selangor ni Ustaz, tiap-tiap malam masjid mana-mana pun ada kuliah. Macam mana kosong daripada hidayah? Tazkirah tak berhenti, kuliah subuhnya, duhanya, asarnya, maghribnya, makmumnya banyak, jemaahnya banyak. Baik, dia sama lah macam ni. Masjid indah, masjid besar. Biasanya antara awal kita masuk masjid, kita boleh tengok. Kalau masjid kan, depan-depannya ada apa tuan-tuan? Hani pakai apa? Dalam frame je. Kalau masjid besar-besar, dia tak duduk di frame dah. Dia duduk di mozaik tu sendiri dah. Ayat tu lah, ayat ni lah, ayat tu lah, ayat ni. Baik, tak ada masalah tu. Cuma yang kita nak lebih jauh, bukan hanya ayat-ayat Al-Quran terukir dan terpahat pada dinding masjid, tapi terukir dan terpahat pada hati orang yang datang masjid. Indahnya masjid bukan pada besar dia. Indahnya masjid bukan pada binaan dia. Indahnya masjid bukan banyak aircon. Indahnya masjid bukan banyak kipas. Indahnya masjid bukan tandas dia bersih. Indahnya masjid bila ramai umat datang solat Jumaat. Indahnya masjid bila semua orang datang masjid berjemaah. Ni aircon banyak, orang 3 orang. Masjid besar, 1 saf pun tak lepas. Contoh. Yang indah masjid bila semua datang berjemaah. Dan masjid ini pointed dia tempat penyatuan tuan-tuan. Nabi pergi hijrah ke Madinah dulu, 3 benda besar Nabi buat. 3 benda besar Nabi buat. Pertama, mempersaudarakan Muhajirin Ansar. Yang kedua, bina masjid. Yang ketiga, piagam Madinah. Maksudnya Rasulullah dah bina masjid, Rasulullah tahu fungsi masjid. Fungsi masjid, satu fungsi masjid, tempat berkumpulnya umat Islam. Di sinilah terbinanya persatuan dan persaudaraan. Jadi bila semua datang masjid, kita dapat lihat kesatuan. Ramainya orang Islam, kita dapat lihat persaudaraan. Semua pakat senyum, semua pakat semayang. Lepas habis semayang, bertemu ramah. Lepas habis semayang, bersembang. Lepas habis semayang, bercakap. Sebab itulah Nabi sebut di akhir zaman, antara benda yang bakal terjadi, orang pada masa tu hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Betul tak? Berlaku tak hari ni? Kita bagi salam kepada orang yang kita kenal saja. Orang yang kita tak kenal, walaupun dia tu saudara Muslim kita, kita tak bagi salam. Jumpa, Mamat tu 3 tahun tak jumpa. Mat, Assalamualaikum. Tapi hak duk lalu redah dengan kita ni, hak kita tak kenal, seorang pun kita tak bagi salam. Masjid. Dan masjid satu-satunya tempat kita menilai diri. Masjid ni lah tak ada, di sisi Tuhan tak ada perbezaan. Bila Tuan saja langkah masuk dalam masjid ni tuan-tuan, tuan-tuan berhak untuk mana-mana tempat, mana-mana saf. Apapun posisi kita, apapun jawatan kita, apapun grade kita. Kalau tuan-tuan datang awal, tuan-tuan gemuk ke, kurus ke, boleh duduk ke saf ni? Boleh. Tuan-tuan tinggi ke rendah, tuan-tuan boleh duduk di saf pertama. Tuan-tuan kaya ke miskin, boleh duduk saf pertama. Hitam ke putih, boleh duduk saf pertama. Kaya ke miskin, boleh duduk saf pertama. Gaji tak ada tangga ke, gaji tangga berbelah-belah pun boleh duduk saf pertama. Tak ada orang boleh hadap. Tak ada diskriminasi dalam rumah Allah. Saya tak tahulah surau ni. Kemungkinan saya masuk, Allah Akbar, stop. Grade gaji berapa? DG 41. Minta maaf, DG 41, soft 14.
Saf 14. Hak tu hak depan tu Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Datin sampai 5 tu memang kelas tu lah. Oh lagu tu kita pun pi lah, walaupun tak ada orang 14 baris tu. Allahu Akbar, sebab DJ 41 punya pasal. Ada ke macam tu? Dah sini juga tuan-tuan. Tak ada orang boleh tolak. Bahkan sekali satu saf tu mungkin macam-macam spesies tadi. Di satu saf tu hak gemuk pun duduk di situ, hak kurus pun di situ. Lepas tu yang ketiga tinggi, yang keempat rendah, yang kelima putih, yang keenam hitam, yang ketujuh kaya, yang ke-8 miskin. Hak tu kulit gebu, hak tu sebelah tu jerawat batu, hak sebelah ni tona tak sekata, hak ni berwajah kusam, contoh. Semua tak ada orang boleh halang. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berpangkat, dia mari lambat, dia kena duduk belakang. Duduk belakang lah. Orang lain mendahului saf. Tak boleh kata sebab aku datuk belah, tak nak mari duduk depan. Beradablah di rumah Allah. Allah tak tanya kita esok datuk ke tak datuk. Dia tanya, hak aku perintah tu kamu buat tak? Hak aku suruh tinggal tu kamu tinggal ke tak? Okey. Satu lagi tentang masjid. Ritual vs aktual. Yang selalu kita mari masjid, kita buat ritual ke aktual? Ritual ke aktual? Banyak kita buat ritual. Kita mari, ya, nak solat berjemaah, alhamdulillah. Kita masuk tahiyatul masjid, kita masuk solat sunnah, kita masuk qabliyah ba'diyah, kita masuk solat taubat, kita masuk solat hajat, alhamdulillah, ritual. Ada setengah orang meritualkan masjid dengan baca Quran. Penat dah solat sunat, pergi duduk satu sudut, ambil Quran baca. Ritual. Ada orang tak mau baca Quran, ambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ritual. Ada orang ambil buku agama, kebetulan Sahih Bukhari ada, baca. Kebetulan Sahih Muslim ada, baca. Kebetulan kitab fiqh Imam Syafi'i ada, baca. Ritual. Tapi berapa ramai yang pandang pada aktual? Ni semua AJK jaga. Cuba kita andaikan masjid kita dulu-dulu. Masjid kita dulu-dulu yang jenis tak ber-AJK tu dah, yang tak ber-AJK. Mari ritual. Kadang-kadang bila aktual berlaku, kita dah baca Quran hampir 2 juzuk habis, tapi kadang-kadang taik cicak dan taik lipah atas kapet, tak ada siapa ambil tahu. 2 juzuk dah Quran habis, taik cicak, taik lipah, taik tu, taik ni, tak ada siapa ambil tahu. Zikir, berapa dah bang? 2 jam dah, berapa puluh ribu? Subhanallah, 40 ribu. Lengguk atas, penuh. Sawang labah-labah, tak ada siapa ambil tahu. Itulah aktual. Sembayang sunat berpuluh-puluh, kepala paik tercabut 2, tak ada siapa pergi baiki. Dinding retak, aircon rosak, tak ada siapa pun ambil tahu. Yang dia tahu mesyuarat agung, siaplah AJK tahun ni dah. Mari-mari ni kepala paik 2 tak berfungsi, hang duk buat apa AJK? Makan gaji buta. Contoh sini tak berlaku dah. Aircon 14, aircon 14, satu pun tak sejuk. Nombor 16 dah darjah Celsius, tapi macam 61 darjah Celsius. Contoh lansir 14 tahun tak basuh, apa punya AJK? Pintu terkopak, cermin tingkat pecah. Kita nak cari macam tu. Satu pertanyaan, masjid ni AJK punya ke semua punya? Masjid ni AJK punya ke semua punya? Kalau masjid AJK tak apalah, kita nak abad macam tu. Semua kita punya, maksudnya tanggungjawab kita semua. Cuma kita amanahkan dia lantik sebagai AJK untuk menguruskan. Dia nak ambil AJK tu pun mujur. Kalau kita hak komen tidak kamu komen. Kalau macam tu hang lah jadi AJK. Komen orang tu sedap tak bila orang nak lantik dia. Ni banyak berlaku syarat PABG sekolah kan. Sekolah macam ni, pagak pecah ni. Orang nak kena dia, saya cadangkan tuan hak tadi jadi AJK. Saya ada kerja banyak, saya tak boleh bagi komitmen. Kalau orang nak bagi kat dia, tahulah. Orang nak tolong jaga, usahakan sama-sama lah. Tak jadi masalah pun. Janganlah ada sikap macam tu, kecam, mengecam, cari-cari aib, kesalahan orang.
sama-sama kita baiki masjid kita. Biar masjid kita betul-betul jadi memperolehi sumber petunjuk, sumber hidayah. Bukan setakat berlumba-lumba bersih tandas, berlumba-lumba masjid terbersih. Itu bagus, tapi itu bukan tujuan dia. Tujuan dia seberapa ramai manusia mampu berjemaah di sini.